adalah sesuatu yang amat mencabar. Rawatan semata-mata tidak cukup sebagai bahan penawar. Sebaliknya, sokongan moral komuniti juga memainkan peranan penting dalam meringankan beban. Suatu konvoi amal membangkitkan kesedaran mengenainya dijalankan antara terapi terbaik kanser dalam memulihkan semangat hidup. Program ziarah sahabat kanser oleh Kelab Permotoran Tempatan membuktikan stigma masyarakat terhadap kelab seumpama itu bukan membuang masa atau hobi semata-mata. Zaki Yahya selaku Ketua Penganjur yang juga penghidap kanser mahu membantu dan memberi inspirasi beberapa insan senasibnya yang dikenali di Facebook untuk kembali bersemangat meneruskan kehidupan. Azmir Azaman antara penghidap kanser yang diziarahi menunaikan impian untuk menaiki kereta sport dan sekiranya diberi peluang mahu merasai menaiki kapal perang tentera laut. Terima kasih Abang Zaki. Dengan kawan-kawannya. Dengan kawan-kawannya. Sudi datang rumah adik. Tunaikan impian adik. Tunaikan impian adik. Azmir berusia 13 tahun, mengidap kanser tulang sejak 8 tahun dan tidak bersekolah sejak darjah 4. Kira-kira RM3,000 sebulan keperluan dan rawatan Azmir diperlukan. Tahun ni dia boleh mengakak. Tahun depan dia tak boleh mengakak mengisut. Tahun depannya dia tak boleh terlantar. Dia makin tahun makin teruk. Pergi hospital pun dia cakap tak ada perubatan. Setiap kampung pun dah tak boleh. Cik Zaki tu kita tak ada pertalian pun. Saya pun tak kenal dia. Tapi dia nak membuatkan benda ni jadi realiti untuk adik lah. Dia memang jenis orang yang pendiam, tapi dia memang amat minat kereta-kereta sport. Membabitkan kira-kira 100 buah kereta dari 15 buah kelab, konvoi bermula di kediaman Azmir, seterusnya menuju ke Bagan Lalang, Sepang. Perlumbaan lasak rentas halangan. Pelbagai cara boleh dilakukan untuk menunjukkan sokongan terhadap sesuatu. Misalnya, bagi pesakit kanser, sokongan berterusan amatlah penting kerana rawatan semata-mata tidak mencukupi. Di Selangor, satu konvoi amal telah dilakukan bagi membangkitkan semangat kepada pesakit itu. Program ziarah sahabat kanser oleh Kelab Pemotoran Tempatan membuktikan stigma masyarakat terhadap kelab seumpama itu bukan membuang masa atau hobi semata-mata. Zaki Yahya selaku Ketua Penganjur yang juga penghidap kanser mahu membantu dan memberi inspirasi beberapa insan senasibnya yang dikenali di Facebook untuk kembali bersemangat meneruskan kehidupan. Azmir Azaman antara penghidap kanser yang diziarahi menunaikan impian untuk menaiki kereta sport dan sekiranya diberi peluang mahu merasai menaiki kapal perang tentera laut. Terima kasih Abang Zaki. Dengan kawan-kawannya. Dengan kawan-kawannya. Sudi datang rumah adik. Tunaikan impian adik. Tunaikan impian adik. Azmir berusia 13 tahun, menghidap kanser tulang sejak 8 tahun dan tidak bersekolah sejak darjah 4. Kira-kira RM3,000 sebulan keperluan untuk rawatan Azmir. Tahun ni dia boleh mengakak. Tahun depan dia tak boleh mengakak mengisut. Tahun depannya dia tak boleh terlantar. Dia makin tahun makin teruk. Pergi hospital pun dia cakap tak ada perubatan. Setiap kampung pun dah tak boleh. Cik Zaki tu kita tak ada pertalian pun. Saya pun tak kenal dia. Tapi dia nak membuatkan benda ni jadi realiti untuk adik lah. Dia memang jenis orang yang pendiam, tapi dia memang amat minat kereta-kereta sport. Membabitkan kira-kira 100 buah kereta daripada 15 kelab, konvoi bermula di kediaman Azmir, seterusnya ke Bagan Lalang, Sepang. Pertama sekali bagi pihak Tentera Laut Diraja Malaysia, bila kami menerima permohonan daripada keluarga Azmir dan juga badan-badan NGO untuk menerima adik Azmir melihat dan merasai pengalaman di kapal perang PLDN secara tidak mengambil masa yang lama untuk melihat ia sebagai satu benda yang agak yang patut dijadikan sebagai satu aktiviti yang boleh memberikan adik Azmir sendiri satu kepuasan. Jadi merupakan satu penghormatan lah di peringkat
PLDM, memberi peluang kepada Adik Azmi merasai pengalaman. Apa yang kita boleh buat, lakukan untuk melihat Adik Azmi gembira. Kalau ini adalah satu permintaan dia, kita tidak memandang satu masalah. Dan kita kalau boleh, kita ingin memberi yang terbaik untuk Adik Azmi supaya cita-cita ataupun impian Adik Azmi ini tercapai. Dan ia juga kebetulan bersempena dengan sambutan Hari PLDM ke-85, di mana matlamat kita pun hanyalah kerana kehadiran PLDM sendiri daripada rakyat. Kita lahir daripada rakyat. Aset ini sendiri, kapal perang ini sendiri terbina hasil daripada kita itu rakyat, daripada pembayar cukai. Jadi tidak jadi masalah untuk kita menyantuni rakyat Malaysia seperti Adik Azmi ni untuk sama-sama melihat kapal perang ni yang dia impikan dari rakyat dan juga kepada rakyat lah kita kembalikan. Assalamualaikum, bersama saya Arin dalam segmen #Kaki Ayam. Di mana tadi korang boleh tengok ada banyak konvoi kereta mewah-mewah, cantik-cantik kan? Episod kali ni kita nak buat lain sikit, di mana kita akan merealisasikan impian tetamu kita. Sekarang ni kita dah pun sampai di tempat yang kita nak pergi. Tuju, jom ikut saya. Apa kita nak buat ni? Jom. Seperti apa yang program Ziarah Sahabat Kanser lakukan sekarang adalah berkat daripada sokongan dan juga untuk membantu anak-anak kanser serta keluarga mereka bangkit daripada kesakitan atau penderitaan sebagai seorang pesakit kanser dan keluarga yang mempunyai seorang pesakit kanser. Dan inilah tujuan yang kita lakukan. So dengan ini saya harap semua remaja di sana lebih lagi prihatin dengan persekitaran, dengan apa yang boleh dibuat. Jangan, maksud saya, jangan asyik dengan TikTok ke, dengan yang aplikasi-aplikasi yang trending sekarang ni. Cuba luangkan masa sedikit untuk buat kebajikan untuk masa depan negara, bangsa dan agama, insyaAllah. Sekarang ni saya dah pun bersama dengan tetamu kita, adik Tasha dan mak je, Puan Yati, betul. Kita nak pergi tengok apa yang dia nak beli, kita nak bagi dia happy hari ni, pilih barang mainan yang dia nak. Okey, suka tak? Nak beli apa sekejap lagi tu? Macam nak beli apa ya? Nak apa? Ambil je. Jom, kita cari barang-barang dia. Baru jumpa. Inilah dia Alif dengan Tasha. Dari tadi cari Alif. Alif tengok kereta. Alif suka kereta Alif suka kereta yang mana? BMW iX. Tasha suka mesin jahit. Nampak dia orang ni memang dahsyat lah. Ambil je. Nak ni? Okey, hari ni kita akan meraihkan hari jadi Alif dan juga semua yang ada dekat sini. Itulah. Jom. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Alif. Birthday to you. Harapan rasa seronok sebab mak saya pernah bagi tahu bila ada kereta yang mewah, kereta apa sekalipun, gunakan untuk kebaikan. So saya sangat tekan ke benda tu, gunakan untuk kebaikan. So kebaikan dia adalah salah satunya benda-benda macam ni. So ramai orang ada kereta takut bermegah-megah. So untuk reducekan takabur tu, so kita buat benda-benda macam ni. So mungkin ada orang kat luar sana yang mungkin ada impian yang sama, nak sertai kami, boleh sangat. Kami alu-alukan supaya lebih ramai lagi orang yang tak berkemampuan, yang berada dalam kesakitan ni semua, supaya mereka berasa normal. Kalau tak ada benda macam ni, dia akan fokus sakit. Bila fokus sakit, akan lagi sakit. So bila fokus benda lain, bila dikelilingi orang-orang yang positif, insya-Allah dia akan keluar daripada kesakitan dan insya-Allah doakan semua ni sihat seperti sedia kala. Alhamdulillah, selesai juga misi kita kali ini. Kita merealisasikan impian para tetamu kita, lagi-lagi yang adik-adik kita tu. Untuk episod kali ini saya rasa bersyukur sangat
Sebab untuk episod yang lepas kita tengok saya ni happy-happy kan. Episod kali ni kita happy kan, diorang pula. Walaupun saya rasa tak banyak saya boleh bantu, tapi alhamdulillah bersyukur sangat sebab saya dapat involve dalam event ni. Apa-apa pun, kita jumpa hari yang sama, waktu yang sama, semuanya dalam segmen #Kaki Ayam. Bye. Berjuang demi rasa kasih sesama insan, Zaki Yahya bersama-sama dengan isteri Siti Aisyah Ismail menubuhkan Persatuan Ziarah Sahabat Kanser atau PZSK. Sewaktu saya dalam rawatan sebagai seorang pesakit kanser di Pusat Kanser Negara dan semasa dalam jangka masa rawatan dan juga pemulihan, saya telah diziarahi oleh sahabat-sahabat yang senasib dengan saya, iaitu yang menjalani rawatan seperti saya di hospital, telah memberi satu inspirasi dan memberi kekuatan kepada saya, iaitu memberi satu motivasi. Dan alhamdulillah dorongan daripada sahabat-sahabat itulah yang menyebabkan saya bangkit dan terus melawan penyakit kanser ini. Beliau yang merupakan pejuang kanser pangkal hidung tahap 4 ingin berkongsi pengalaman dengan pesakit kanser melalui sesi lawatan daripada seorang pesakit kepada pesakit yang lain. Saya meneruskan ziarah sahabat kanser ini bersama dengan isteri saya dan anak-anak saya, menziarahi hampir 30 keluarga sepanjang saya melakukan ziarah ke Negeri Perak, ke Negeri Sembilan, ke Melaka dan terutama sekali di Selangor. Kini, persatuan ini giat mengutip dana bagi membiayai siri lawatan yang akan dilaksanakan dan membantu pesakit kanser yang memerlukan. Jadi pada hari ini, Persatuan Ziarah Sahabat Kanser menganjurkan karnival dan kejohanan futsal amal bagi menyokong tabung dana untuk membantu sahabat-sahabat dan anak-anak kanser bagi program-program kami tahun hadapan. Bukan bantuan daripada aspek perubatan yang diberikan, hanya sekadar meringankan beban pesakit dan keluarga mereka melalui perkongsian pengalaman yang dialami. Jika dari segi perubatan ataupun rawatan bukan bidang kami, tetapi apa yang kami berikan adalah dari segi pengalaman kami sebagai seorang pesakit kanser, pengalaman sebagai keluarga yang mempunyai pesakit kanser. Dapat kami berikan informasi-informasi apa yang perlu untuk dia keluarga itu sendiri menghadapi ataupun menjaga seorang pesakit kanser. Bagi adik Azmir Azaman berusia 14 tahun, disahkan mengidap penyakit kanser kebocoran tulang yang tiada rawatan. Mengenali persatuan ini memberikan sinar baharu, apatah lagi impian yang diangan-angankan tercapai, iaitu untuk menaiki kereta sport. Seronok lah. Memang seronok lah naik kereta sport tu. Impian dari sejak kecil. Teringin sangat nak naik. Akhirnya dapat juga menaiki kereta sport. Dulu tak ada yang nak merhatikan kita lah, tak ada ambil berat tentang kanser. Jadi bila ada program ni memberi kita semangat lagi kuat. Kita tak ada nak memikirkan kesakitan. Kita nak bagi kebahagiaan kepada dia walaupun dia dalam sakit. Sebab macam dia ni dulu murung. Dapat impian dia, dia rasa semangat. Dia kata kita macam tak boleh mengharap kematian. Kita melawan. Kita sebenarnya kanser ni adalah perjuangan. Semoga usaha saudara Zaki bersama Persatuan Ziarah Sahabat Kanser dapat membantu meringankan beban mental yang dihadapi oleh pejuang kanser dan juga keluarga mereka. Saya seorang pesakit kanser, NPC kanser, pangkal hidung tahap 4. Disangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Dunia pula terasa seakan berhenti berputar.
rintihan dan pelbagai persoalan bermain di benak Zaki Yahya tatkala disahkan menghidap penyakit kanser. Bagaikan jatuh tersungkur menyembah bumi. Kenyataan tersebut begitu pahit untuk dihadam dan sukar diterima akal bahawa dirinya kini seorang pesakit kanser. Mengimbau kembali tanggal 16 Oktober 2017 merupakan detik hitam dalam sejarah hidup Zaki. Kehidupan yang dulunya penuh keceriaan kini berubah 360 darjah. Setelah doktor pakar Hospital Miri Sarawak diagnosis dan mengesahkan beliau menghidap penyakit kanser, Zaki Yahya dengan berat hati menelefon isterinya memberitahu perkara sebenar. Lantaran itu, beliau pulang ke Semenanjung dan meneruskan rawatan di Institut Kanser Negara pada 12 Disember tahun yang sama. Bila saya keluar daripada bilik hospital, bilik rawatan tu, saya bukan terfikir mati. Tapi saya terfikir macam mana saya nak kerja. Macam mana saya nak tanggung keluarga saya. Dan memang isteri saya terkejut. Dia dah risau. Jadi semasa di Miri hampir sebulan sebab saya terpaksa meneruskan beberapa prosedur di sana sebelum saya pulang ke Semenanjung. Saya memulakan rawatan kemoterapi pada bulan 10 sebanyak 35 kali. Dan selepas itu saya mendapat rawatan radioterapi sebanyak 35 kali. Masa tu memang down, memang dah down dah apa semua. Alhamdulillah anak-anak saya dan isteri saya, mereka bersatu hati untuk menjaga saya. Saya hilang segala-galanya, tapi saya bersyukur saya tidak hilang keluarga. Kerana sokongan daripada mereka lah saya masih ada lagi di sini. Abang kena kuat. Bagaimana situasi? Naluri dan kasih seorang isteri memang tidak dapat dinafikan lagi. Walaupun suami yang dikasihi jatuh sakit, namun selaku isteri, dia tidak berpaling tadah. Malahan sentiasa di sisi suami tercinta, memberi kata-kata perangsang dan sokongan padu. Nampak semangat. Kamu kena kuat. Kuat kan? Memang sedih lah. Bila abang cakap, bagi tahu yang dia tidak sakit kanser, memang saya sedih. Tapi saya kena kuat. Saya kena kuat. Dia cakap, tak apa, saya pun nasihatkan dengan abang. Abang pun kena kuat, kena sabar dan saya reda. Rintitan dari penyakit yang dialami, perjalanan hidup Zaki bertambah malang. Beliau yang dulunya berjawatan tinggi kehilangan pangkat dan diberhentikan kerja sekaligus kehilangan punca pendapatan. Lebih menyedihkan, beliau terlantar sakit di hospital selama hampir 2 bulan. Pada ketika itu, Zaki sudah tidak mampu untuk menguruskan diri sendiri. Hanya doa yang mampu dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Esa memohon kesembuhan dan kekuatan diri. Pada awalnya beliau berputus asa. Namun akhirnya beliau kembali bangkit berdiri teguh setelah mendapat tiupan semangat daripada ahli keluarga. Abang lepas kemo, dia mesti, orang kata emosi dia kan. Tu je saya pegang pada diri saya kena kuat, saya kena sabar. Jangan kita nak marah, nak apa, kita bagi semangat pada dia. Dia pergi motivasi dengan orang sakit kanser ni. Jadi kita pun nak bagi semangat lah pada orang yang tu juga. Kita sokong dengan abang. Tengok pantau kesihatan dia juga bila dia buat program-program macam ni. Anak-anak semua bagi sokongan, keluarga bagi sokongan. Banyak nangis macam ni, abang kena kuat. Abang pandang anak-anak abang. Semuanya sayangkan abang. Selama ni abang kerja jauh-jauh, kita jarang, orang kata, anak-anak jarang rapat dengan ayah dia. Tapi dah bila macam ni, disatukan dengan emosi abah dia apa semua, saya pesan dengan anak-anak, kita jangan apa ni, kita bagi sokongan kepada abah, kita kuatkan semangat kepada abah dia. Anak-anak juga turut memberi sokongan padu dan menyatakan rasa kasih yang mendalam terhadap ayah kesayangan mereka.
Saya selalu ikut ayah saya pergi ke program ziarah sahabat kanser dan saya berasa bangga kerana ayah saya begitu semangat ziarah orang kanser walaupun dia tengah sakit. Saya nak cakap ke ayah saya terima kasih atas sokongan membantu ayah saya pertama ni. Saya berterima kasih kepada Allah kerana ayah saya telah memberi peluang untuk saya. Bersama-sama dia, walaupun sebelum ni dia jauhkan saya, dia cari rezeki untuk keluarga saya. Assalamualaikum. Selain itu, jiran-jiran juga amat mengambil berat perihal Zaki dan seringkali meluangkan masa bertandang ke rumah bertanya khabar. Keprihatinan jiran-jiran menambahkan lagi rasa semangat untuk bergiat aktif meneruskan program ziarah sahabat kanser. Ya, abang pun dah sakit kan. Tak ada ingat, macam merapat jugalah kesayangan macam adik-beradik macam tu jugalah. Macam apa tolong-tolong ke apa semua. Saya doalah sampai dia baik, sihat. Ketika dia dirawat, kami sempat jugalah menziarahi beliau dekat hospital. Semasa kakak dengan Abang Zaki ke hospital, kami hanya dapat membantu daripada segi tengok apa yang perlu kepada anak-anaknya lah. Okay, sebab anaknya masih ada masa tu, masih kecil lagi, so mengambil daripada sekolah dan apa yang sepatutnya sebagai seorang jiran lah. Dari hari ke hari, beliau reda dengan ketentuan takdir ilahi. Beliau nekat berjuang memberi motivasi kepada pesakit kanser tanpa mengira bangsa dan agama pesakit tersebut. Seminggu selepas saya boleh berdiri dan bertongkat, saya dah bertekad yang saya akan melakukan ziarah kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Saya pun pergi ke Lombok Perak bersama isteri dan 2 orang anak saya, pergi ke Rumah Rasdan dan memberi dan berziarah dan juga memberi semangat. Sebelum balik, dia pernah berpesan kepada saya, "Bang, jika abang sihat, abang ziarahlah sahabat-sahabat kita yang lain. Abang teruskan apa yang abang buat ni." Jadi saya namakan ziarah saya masa tu adalah misi solo ziarah sahabat kanser. Kemudian saya mendapat panggilan daripada keluarga mendiang bala. Salah seorang juga sahabat saya semasa rawatan di Pusat Kanser Negara. Dia kata bala agak down, jatuh dia hilang semangat, putus asa dan putus harapan, dan selalu menyebut saya bila abang nak datang. Jadi saya pun mengajak isteri saya pergi ke Negeri Sembilan rantau untuk menziarahi mendiang bala. Dan begitu juga dengan arwah Abang Majid, saya pun membuat ziarah. Dan saya selalu up dalam saya punya Facebook bercerita tentang kanser dan ziarah saya. Dan alhamdulillah ada yang sudi membaca Facebook saya dan juga memberi kata-kata semangat kepada saya untuk meneruskan program ziarah sahabat kanser. Jadi daripada situlah bermulanya saya membuat program ziarah sahabat kanser bersama Azmi, di mana saya cuba menunaikan impiannya, iaitu menaiki kereta sport dan juga menaiki kapal perang. Dan alhamdulillah kedua-dua impiannya saya berjaya tunaikan atas sokongan daripada sahabat-sahabat saya. Program terbaru saya di mana mendapat sambutan daripada masyarakat
iaitu membawa adik Alif untuk memenuhi impiannya, menaiki sebuah kenderaan iaitu Belfire. Dan alhamdulillah dalam program terbaru saya itu yang saya namakan program ziarah sahabat kanser siri ketiga, saya telah mendapat sokongan daripada kelab pemotoran iaitu Belfire Owner Club Malaysia yang membantu dan membawa hampir 20 biji jentera. Dan juga itu sahabat-sahabat saya yang selama ni daripada siri pertama hinggalah siri ketiga. Program ziarah sahabat kanser siri ketiga diadakan bagi menunaikan impian adik Zul Alif Fadhi Zulkifli atau lebih mesra dipanggil Alif, 7 tahun, dan hasrat adik Nur Erina Natasha Musa, 8 tahun, atau nama manjanya Tasha. Kedua-dua kanak-kanak ini menghidap penyakit kanser leukemia dan masih dalam rawatan kemoterapi di Hospital Kuala Lumpur. Program yang saya buat ini adalah untuk masyarakat sedar keperluan ataupun sokongan kepada pesakit-pesakit kanser. Di dalam program ini, saya bukan membawa Alif seorang, tetapi saya membawa 3 orang anak kanser, iaitu adik leukemia kanser, iaitu adik Tasha dan juga adik Darwish. Dan adik Azmi sebagai supporter dari dalam program saya sekarang ni, di mana saya jadikan Azmi adalah ikon untuk program ziarah sahabat kanser. Dan alhamdulillah pada 30 hari bulan Julai yang lepas kita telah berjaya untuk membawa dan menunaikan impian mereka untuk membeli permainan idaman dan juga menyambut hari lahir. Menyingkap kembali tarikh 30 Julai 2019, seawal jam 8.30 pagi, Encik Zaki sekeluarga menerima ketibaan kumpulan motor berkuasa tinggi Harley Davidson Klang. Sapaan dan salam disambut mesra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat datang, jumpa datang. Kita akan ke Petronas dulu untuk berjumpa dengan grup Belfire. Okey, selepas tu kita akan pergi ke rumah adik Alif. Seterusnya mereka bergerak bersama-sama menuju ke stesen minyak sementara menunggu ketibaan kesemua peserta konvoi program ziarah sahabat kanser. Setelah kesemua peserta tiba, tanpa melengahkan masa, Zaki dengan penuh semangat memberi taklimat ringkas mengenai perjalanan program pada hari tersebut. Bagi ucapan terima kasih. Assalamualaikum. Ini dah. Sini dah. Adik Alif dan Tasha begitu teruja melihat ketibaan Zaki bersama peserta konvoi. Lebih menggembirakan adik Alif apabila melihat kereta idamannya di depan mata. Usaha murni Zaki Yahya dan para peserta program ziarah sahabat kanser patut dipuji dan dijadikan contoh teladan pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia. Ini Azmi, Alif, Tasha mana Tasha? This Tasha, ini Tasha, ini Darwish. So hari ini kita 4 orang, kita 4 orang. Azmi sekarang as a supporter untuk kita punya program. Betul? So apa ni Azmi? Kita tunjuk ke adik-adik ni. Azmi. Ini kerana program seperti ini dapat merapatkan tali persahabatan dan memupuk ke arah masyarakat penyayang. Rata-rata peserta program ziarah sahabat kanser amat teruja dan menyokong program sebegini diteruskan lagi agar membentuk masyarakat yang berjiwa murni.
impian dia orang untuk naik. Contoh dia nak naik kereta Jaguar yang ada Hot Wheel banyak tu. So apa yang berlaku, saya kenal Encik Zaki. Encik Zaki dikenali daripada Facebook je pun. Daripada Facebook dia kata siapa-siapa yang ada kereta yang sport car ke apa ke boleh tag. So ada orang tag saya dekat Facebook. So bila tag tu barulah tahu macam okey, Encik Zaki banyak buat program macam ni. So dia invite saya satu program dengan adik Azmir. Ada 4 orang kali ini ya. So semua adik-adik istimewa kat sini. Impian dia orang untuk naik sport car ataupun kereta yang unik, kereta yang berlainan. So hari ni saya cuba tunaikan apa yang patut. Kami rasa sangat bertuah kerana telah dijemput dan berpeluang untuk turut sama dalam program Ziarah Kanser pada hari ini bersama adik Alif, Darwish dan Tasha serta adik Azmir. Kami berharap kelab-kelab lain seperti kami akan mengambil inisiatif yang sama untuk sama-sama membantu golongan-golongan yang mungkin kurang berupaya untuk merealisasikan impian mereka. Dari sudut positifnya, kita yang pertama mungkin antara kalangan-kalangan ahli kita dapat membina ukhuwah yang lebih kuat. Kita dapat sama-sama membuat kebaikan, memberikan sumbangan walaupun mungkin bukan dari segi wang ringgit tetapi dari segi tenaga, masa dan juga menikmati sama-sama merasai pengalaman untuk menaiki motor berkuasa tinggi, itu Harley Davidson. Kami berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pesakit-pesakit kanser. Dari sudut positifnya yang saya nampak sangat menggalakkan. Alhamdulillah, pesakit-pesakit kanser sebenarnya diorang bukan nakkan sumbangan sebenarnya, tapi sokongan padu, nasihat, motivasi. Kami join program ni untuk misi yang ketiga. Sebelum ni adik Azmir dan sekarang dah bertambah, alhamdulillah. Yang penting dalam pada pertuan kami lah, bantuan tu sampai dan ukhuwah tu yang penting. Tak kisahlah bangsa apa pun, kita Malaysia. Saya mewakili penduduk Kampung Seranggang berasa sangat bangga menerima kunjungan rombongan program ziarah sahabat kanser yang sudi datang kampung ini untuk membantu memberi sokongan moral kepada pesakit-pesakit kanser yang terdapat di kampung ini. Bacaan doa turut diadakan untuk memohon keberkatan dan kelancaran program. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesampainya rombongan konvoi program ziarah sahabat kanser ke destinasi yang dituju, adik Alif dan Tasha terus dibawa menaiki kereta idaman menuju ke sebuah pusat membeli belah terkenal di Putrajaya. Ready. Ketibaan adik Alif dan adik Tasha disambut meriah oleh penyokong program ziarah sahabat kanser. Sejurus keluar dari kereta, adik Alif dan Tasha dibawa membeli barang mainan. Mereka diberi kebebasan untuk memilih barang mainan kesukaan mereka. Seterusnya meraihkan hari jadi mereka berdua. Menariknya, program ziarah sahabat kanser seri ketiga ini telah berjaya diadakan dengan kerjasama pelbagai pihak. Keluarga pesakit merasa amat bersyukur dan berterima kasih atas keprihatinan dan kelancaran program ini atas jalinan kasih dan tanggungjawab sosial masyarakat terhadap pesakit kanser. Bagi saya, satu keluarga memang
cukup gembira lah. Apa sebab apa ada, sebab ni tak pernah rasa macam semua hidup untuk capai impian adik Alif. Dia sebenarnya daripada semalam dia dah excited sangat. Dia kata pada awalnya dia nak naik kereta Wildfire. Tapi bila semalam Abang Zaki ada tunjukkan kereta Lamborghini, so dia nak naik yang tu. So hari ni alhamdulillah tercapai juga hasrat dia, impian dia. Bagi kami sekeluarga ucapkan terima kasih kepada Abang Zaki dengan rakan-rakan yang lain buat program ziarah sahabat kanser. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Abang Zaki dia pun jenis sakit kanser juga, kanser hidung. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana sebab dia boleh buat handle seorang. Ramai dalam kalangan keluarga pesakit menjadikan Zaki sebagai ikon kerana hakikatnya beliau juga pesakit kanser namun mempunyai hati yang tulus dan berjiwa kental memberi motivasi serta kata-kata semangat kepada pesakit kanser. Orangnya straight, tegas. Kita tengok dia macam disiplin punya lah. Seronoklah bila dia share pengalaman dia, dapat kita bersikit dapat knowledge kat kita jugalah. Nak menghadapi anak kanser ni macam mana, nak jaga dia macam mana. Dia banyak bagi motivasi lah pada kanak-kanak, orang-orang dewasa yang mempunyai penyakit kanser seperti dia lah. Bagi semangat, bagi kata-kata yang boleh membangkitkan semangat kita, boleh kita buat sesuatu pembaruan daripada kita down sampai kita naik balik. Kejayaan dan kelancaran penganjuran program ziarah sahabat kanser juga mendapat suntikan semangat daripada anak Zaki sendiri. Selaku anak sulung, Muhammad Izzaruddin berjanji akan menjadi tulang belakang terbaik buat ayahnya. Tak sanggup nak tengok ayah saya macam tu. Daripada seorang yang kuat, menjadi seorang yang lemah. Sebagai seorang anak, saya kena ikut je apa yang dia nak. Mana yang terbaik untuk dia, saya akan buat. Itu janji saya kepada dia. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur sangat kepada Allah. Sebab Allah kurniakan saya seorang ayah yang macam ni, yang bersemangat macam ni. Saya rasa bersyukur sangatlah apa yang abang nak, apa yang abang impikan selama ni tercapai. Oleh itu, kepada pesakit kanser, bangkitlah. Jangan mudah berputus asa. Sebaliknya, ingatlah bahawa ramai yang masih menyayangi anda. Yakin dan letakkan kepercayaan sepenuhnya pada Allah. Pasti jiwa akan menjadi lebih tenang dan reda dengan suratan takdir ilahi.